Baik, mari kita sambung pelajaran kita pada hari ini dengan menonton video vektor penambahan dan penolakan vektor. Kita tonton video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-8 ini, iaitu vektor. Dan dalam siri kali ini kita akan mempelajari tentang penambahan dan penolakan vektor. Okey dalam siri ini kita akan belajar tentang penambahan dan penolakan vektor. Kemudian dalam konsep penambahan dan penolakan ini nanti kita akan belajar tentang beberapa hukum iaitu hukum segitiga, hukum segi empat selari dan juga hukum poligon Okey cikgu, okey. Banyak hukum cikgu betul Okey kita mulakan pembelajaran kita dengan mempelajari tentang apa yang dikatakan sebagai penambahan dan penolakan vektor Okey untuk kita memahami tentang penambahan dan penolakan vektor ini, kita mesti pertimbangkan dua situasi Situasi yang pertama iaitu dua vektor itu selari, dan situasi yang kedua, dua vektor itu adalah vektor yang tak selari. Nampak tak? Jadi dua situasi ini kita kena bezakan Okey cikgu, okey. Okey, sekarang kita tengok dua vektor yang selari Okey, di sini cikgu ambil kertas bergrid macam biasa. Di sini cikgu ambil contoh satu vektor A. Okey. Kemudian di sini vektor 2A. Ambil tengok dia selari kan? Ya betul cikgu. Okey. Jadi antara dua vektor ni bila kita tambahkan dia mudah sajalah. Kita hanya sambungkan dua vektor ini. Maka vektor ni akan jadi 3A. Nampak? Okey, jadi daripada sini kita boleh tulis seperti ini. Vektor A tambah vektor 2A dia akan sama dengan vektor 3A. Nampak? Cikgu mudah je cikgu ni macam algebra biasa je Betul dia macam algebra biasa tu kan. Macam contohnya macam X tambah 2X sama dengan 3X kan. Macam tu lah, sama je. Okey cikgu, okey. Okey seterusnya kita lihat contoh vektor yang kedua ni. Okey, ini adalah vektor AB, iaitu kita nyatakan sebagai vektor U, dan ini adalah vektor CD dan dia selari dengan vektor U dan vektor CD ni adalah 3U. Okey, sebab CD ini adalah 3 kali ganda vektor U kan. Okey, bila kita tambahkan antara U dengan 3U ni, maksudnya kita sambungkan vektor tu, kedua-dua vektor tu. Jadi kita akan dapati vektornya jadi macam ni lah, vektor EF. Jadi vektor EF ni apa dia? Vektor 4U. Nampak tak? Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa vektor U tambah vektor 3U akan sama dengan vektor 4U. Okey, boleh Boleh cikgu, boleh. Inilah yang dikatakan penambahan dua vektor yang selari. Mudah saja. Iaitu caranya kita sambungkan dua vektor tu Okey untuk slide yang seterusnya ni kita akan lihat penambahan dua vektor yang tak selari Okey. Kalau dua vektor tak selari, bagaimana cara untuk kita tambahkan? Ambil tengok di sini contoh Ini adalah vektor U, okey, dan di sini adalah vektor V. Dan dua vektor ini tak selari kan. Jadi macam mana cara kita nak tambahkan dia? Okey, cara nak tambah dia kita sambungkan vektor U ini, kita sambungkan dengan vektor V. Macam itulah. Okey. Dan kemudian kita sambungkan antara pangkal U ni dengan hujung vektor V. Nampak tak? Okey. Vektor yang menyambungkan antara pangkal U dengan hujung V ini, okey, vektor ini ditulis sebagai vektor U tambah V. Okey. Baik. Untuk mudah perbincangan kita labelkan di sini sebagai A, B dan C. Okey, maka dari sini kita boleh tulis seperti ini. Vektor AC sama dengan vektor AB tambah dengan vektor BC. Nampak? Okey, boleh faham tak Okey juga, okey. Okey jadi maknanya kita dapat binakan suatu hubungan yang seperti ini iaitu AC sama dengan AB tambah BC. Boleh Okey. AC ini dikenali sebagai vektor paduan. Okey. AC ini dibaca sebagai AC adalah paduan vektor AB dan BC. Boleh tak Okey juga, okey.
AC sama dengan AB tambah BC ni membentuk satu hukum yang dikenali sebagai hukum segitiga. Oh, okey cikgu. Ini hukum segitiga cikgu. Okey Meh, sebelum itu Meh, cikgu nak bagi penegasan sikit di sini supaya Amir tidak salah dalam menggunakan hukum segitiga ni. Panduan dia begini Meh. Hukum ini betul jika Amir tulis memenuhi kriteria ini. Tengok AC dia mula dengan A kan? Jadi Amir mesti mulakan dengan A sini. Okey. AC berakhir dengan C. Maka dia mesti berakhir dengan C di ujung ni. Okey, dan kemudian dia mesti disambung di titik yang sama, iaitu B, sini B. Nampak? Jadi maknanya jika Amir menulis pernyataan ini, okey, memenuhi kriteria yang cikgu sebut tadi, maka maknanya Amir sedang menggunakan hukum segitiga dengan betul. Boleh tu dia punya tips dia. Kalau tak memenuhi kriteria tu, maksudnya hukum segitiga Amir tak betul. Okey cikgu, okey. Okey kita teruskan dengan slide yang seterusnya ni. Apa yang cikgu nak tunjukkan ialah, okey, di sini diberikan vektor U dan di sini diberikan vektor V. Nampaknya vektor U dan vektor V ini bermula pada titik yang sama. Titik awal dia sama Okey. Dalam keadaan ini kita boleh buat macam ni untuk dapatkan penambahan dua vektor U dan V ni. Okey, dengan caranya macam mana? Kita benakan sebuah segi empat selari. Maknanya di sini kami tengok ni, ni adalah vektor yang sama dengan vektor U. Okey, kemudian vektor yang di atas ni, ini adalah vektor yang sama dengan vektor V. Okey, kemudian kita labelkan supaya mudah untuk kita bincangkan. Labelkan A, B, C, D. Maka terbentuklah segi empat selari di sini. Okey, terus kalau kita tambahkan vektor U dan vektor V ni, maka vektor yang kita akan perolehi ialah vektor ini, vektor AC, iaitu perpenjuru AC tu. Nampak tak? Itu merupakan penambahan antara vektor U dan vektor V, dan kita tulis sebagai U tambah V di sini. Oh cikgu, dia macam segitiga tadi lah cikgu kan? Sebab BC ni dia sama dengan V kan cikgu kan? Jadi kalau sini V cikgu, maka U tambah V lah sini. Betul sama macam perbincangan kita tadi untuk hukum segitiga tu. Okey cikgu, okey. Baik, maka daripada sini dapatlah kita nyatakan seperti ini. Jika vektor U dan vektor V bermula dari titik yang sama, vektor paduannya ialah hasil tambah dua sisi bersebelahan. Amir faham tak ni? Cikgu tolong jelaskan sikit cikgu. Maksudnya macam ni. Kalau vektor U dan vektor V ini bermula dari titik yang sama, okey, macam ni, maka hasil tambah dua sisi vektor ni, itu merupakan vektor paduan dia. Macam itulah. Jadi U tambah dengan V sini. Oh, okey cikgu, okey. Baik. Dari sini terbentuklah satu hukum yang dipanggil sebagai hukum segi empat selari. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey, kita teruskan dengan melihat slide yang seterusnya di sini. Okey, di sini cikgu lukiskan sebuah poligon. Okey, dan poligon ni kita labelkan sebagai A, B, C, D, E dan juga F. Okey. Baik, sekarang Amir tengok di sini kita letakkan AF ini sebagai suatu vektor. Okey. Dan nak dapatkan AF ni bagaimana? Caranya kita boleh mulakan dari A, okey, A ke B. Okey. Kemudian diikuti B ke C, kemudian diikuti C ke D, kemudian D ke E, dan akhir sekali E ke F. Nampak tak? Maka daripada sini kita boleh tulis seperti ini. AF merupakan paduan vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF. Nampak tak? Okey, Amir tengok di sini Kita mula daripada mana? Daripada A kan? Mesti mula dengan A. Kita berakhir dengan apa? F kan? Ujung dia mesti F. Okey. Kemudian dia akan sambung di tempat yang sama. B disambung dengan B, C disambung di C, nampak? D disambung dengan D, E disambung dengan E. Okey. Jadi dia mesti memenuhi kriteria itu. Dan apa yang melihat ini, inilah yang dipanggil sebagai hukum poligon. Boleh tak? Okey. Jadi nampaknya di sini dapat kita rumuskan bahawa bila kita sebut penambahan dua vektor, okey, dia mesti melibatkan sama ada dia selari ataupun tak selari.
Okey, kalau dia selari, penambahan macam mana algebra biasa. Tapi kalau dia dua vektor yang tak selari, dia ada apa? Dia ada hukum. Hukum apa? Hukum segitiga, hukum segi empat selari dan juga hukum poligon. Boleh, Meh? Okey, cikgu. Okey. Okey, Meh. Itu saja pelajaran kita dalam video kali ini. Okey, Meh. Kita jumpa lagi. Okey, cikgu. Alright, so tadi kita dah tonton video apa yang dimaksudkan dengan penambahan dan penolakan vektor. Jadi kita telah lihat berapa kriteria vektor dari segi penambahan konsep selari, konsep segitiga, hukum segitiga, konsep hukum segi empat selari dan lagi satu lagi konsep hukum poligon. Ini yang kita akan belajar. Memang sekarang kita tengah belajar lah. Jadi kita tengok buku teks, kita akan buat latihan-latihan dalam buku teks apa yang kita dah pelajari dalam tontonan video tadi. Baik. So, kita stop sharing dulu. Okay, kita tengok balik buku teks. Okay, saya rasa siapa yang ada buku teks tu seleloknya kita buka buku teks dalam muka surat, tak silap cikgu dalam muka surat 222. Okay? Muka surat 221. Mulaan lah, okay? 221 tadi. Jadi kita share juga macam mana pun. Alright, dapat? Penambahan dan penolakan. Okay, di mana yang kita dah tonton video ini, secara konsep yang kita belajar ini banyak digunakan dalam mencari perjalanan dalam satu peta yang cikgu menekankan dalam vektor ini. Cikgu seperti mana kelas-kelas sebelum ini, cikgu tekankan kepada jalan jauh dan jalan pendek. Okey, jalan jauh dan jalan pendek. Ini kita banyak gunakan konsep vektor itu yang dikenakan dalam hukum segitiga, hukum poligon, hukum selari. Contohnya kan kalau ini rumah kita lah katakan kita dari sini rumah Mia. Okey. Okey, tadi kita nak pergi ke kedai. Sebentar cikgu ada call lah. Okey, sebentar Okey, jadi teruskan. Okay, Binia baru join kelas ke? Alright, so cikgu menekankan vektor ini konsep yang paling senang adalah konsep hukumannya adalah dari segi jalan jauh, jalan pendek. Okey, katakan kita daripada rumah Mia yang ini dan kita hendak pergi ke rumah kedai ini. Okey, katakanlah jadi kalau kita jalan kaki rumah Mia, daripada rumah Mia ni, jalan pendeknya kalau kita ikutkan daripada rumah Mia ini, kita boleh pergi terus kalau jalan kaki lah mungkin ada jalan pintas, jalan apa, kita pergi terus sini. Ini jalan pendek dia. Okey, jalan pendek. Okey, ini jalan pendek. Jalan jauh dia boleh ikut jalan yang besar Okey, jalan yang besar kita boleh ikut jalan daripada sini ke jalan ke sini. Ini jalan yang besar ni. Kalau kita ikut melalui jalan yang inilah. So ini jalan jauh. Okey, kat sini kalau perhatikan dia ada hukum segitiga. Right? Hukum segitiga. Itu yang cikgu tekankan lah. Okey, inilah kegunaan sebenarnya, kegunaan untuk kita menggunakan vektor banyak digunakan dalam perihal mencari jalan, peta dan bagai. Okey, so ini konsep yang kita gunakan. Jadi daripada kelas kita ni, ini yang katakan. Ini vektor paduan ini dikatakan sebagai jalan pendek. Jalan Sungai Limau, jalan SBC juga. Kita bermula kita kena faham yang kat sini bahawa kita kena bermula. Kita starting point kita ni. Starting point kita ini adalah dari sini.
And then kita akan berakhir di sini. Ini akhir kita. Kat sini ya, akhir kita. Okay. So ada dua jalan alternatif. Sama ada you guys nak ikut jalan yang pendek, vektor panduan, atau kita nak ikut jalan yang jauh. Jalan yang jauh yang inilah. Yang ini yang ditekankan dalam vektor. Hukum segitiga, hukum selari, hukum segi empat selari, hukum poligon. Nanti kita tengoklah satu-satu apa yang dikatakan dengan konsep vektor paduan, dengan jalan jauh, dengan jalan pendek ini. Okey, pada peringkat awal ni kita fahamkan dulu bahawa dalam buku teks anda, muka surat 221, siapa ada buku teks boleh buka muka surat tersebut. Jadi yang kita faham penambahan dan penolakan ni dulu. Penambahan dan penolakan seperti algebra biasa. Okey, cuma gambar rajah itu awak kena tunjukkan hasilnya. Kalau contoh untuk bahagian A ini kita ada vektor 4A dan kita tambahkan dengan vektor 5A, so dia akan panjang 9A. Itu sajalah tambahnya 4 tambah 5. So ini jawapan dia. Okey, ambil kira yang ini jangan tengok yang ini takut awak keliru Okey, so ambil yang ini 4A tambah 5A sama dengan 9A. Itu saja. Tak susah pun. Kita cuma buat penambahan seperti mana algebra. Okey, ini kalau vektor dia selari. So dia punya vektor dia A. Vektor A mesti A, selari. Jadi penerusnya kita buat penolakan dua vektor selari. Penolakan pun ada seperti mana kita dah belajar algebra, 7B, lepas tu kita tolak dengan 4B, so jawapannya adalah 3B. So buatlah hasil kerja seperti ini. Ini tak perlu Okey, 7B tolak 4B terus kepada 3B. Ini jangan tengok. Kita takut keliru. Okey, yang penting jalan kerja yang cikgu tandakan inilah, ini penting 7B tolak 4B terus jawapan ini 3B. Okey, itu dah cukup dah, memadai dah. Alright. Okey, setakat ni faham vektor selari? Sebentar. Okey. Alright. So kita boleh ke seterusnya pada ni dulu, sangat-sangat conteng ini. Okay, tak nak ada conteng-conteng ni. Jadi yang seterusnya adalah hukum segitiga. Alright, ni cikgu dah conteng atas kelas pagi tadi. Alright, so kita ada, ini yang kita tekankan jalan jauh, jalan pendek tadi. Di mana hukum segitiga ini, kita bermula dari A. Ini kita permulaan kita ini mula. Okay, dan kita akhir di C. Okay, kita akhir di C, ini akhir. Ada dua jalan, dua alternatif jalan. Pertama, kita boleh melalui jalan A, B seperti ini. A, B tambah B, C. Alright. Ini jalan jauh. Okey. Jalan jauh dia A, B tambah B, C. Kita mula dari A. Rumah kita nak pergi Perimbun akhir. Kita boleh pergi dari rumah kita ke Kajang, Kajang ke Perimbun, boleh. Atau kita nak ikut highway. Highway kita adalah dari A ke C. Ini terus highway. So, jadi hasil tambah je A tambah B, atau kita nak buat jalan kerja seperti ini pun boleh. Tak ada apa-apa masalah. Alright. Okay, so ini A, B tambah B, C sama dengan AC. Atau you guys nak bagi jawapan dalam bentuk A, B. Boleh juga. Okay, vektor A tambah vektor B. Tak ada masalah. Okay, pun juga. Tak ada masalah. Okay, A tambah B. Seperti inilah. A tambah B. Alright. Okay, faham takat ini? Ini dia katakan sebagai hukum segitiga. Okay, hukum segitiga ini dia tak selari. A, B dengan B, C dia tak selari. Jadi seterusnya kita pergi ke penolakan. Sebagai contoh lah, kita tengok satu contoh kat sini supaya awak jangan keliru. Okey, jadi kita nak pergi dari A, kita bermula dari sini. Okey, kita mula dari sini dan kita akhir di sini. Okey, ada negatif B di sini. Jadi apa kita boleh buat? So kita daripada mula A sampai sini and then kita pusing. Ini jalan jauh dia. So A, jalan pendek dia ialah A tolak B. Itu sajalah. Okey, jalan jauh dia garisan warna biru dan jalan pendeknya adalah garisan warna oranye ini yang cikgu telah bentukkan. So dia A tolak B sebab ini negatif B. Kena hati-hatilah.
Jadi kita nak jawab seperti itu. Okey, tengok yang contoh ni pula. Ini kita bermula di sini. Okey, so mula di sini dan kita akhir di sini. Ini titik permulaan, ini titik akhir kita. Jalan jauh dia kalau perhatikan betul-betul, jalan jauhnya dari sini A, okey, dari sini B, dari sini. Alright. So, apa dia akan jadi negatif ialah awak tengok arah bertentangan ini. Ini kena ramai orang tak perasan ni. Ini arah bertentangan ni. Perasan tak ini? Arah bertentangan. Cuba tengok betul-betul kat sini. Nampak tak? Apa yang cikgu masukkan? Ni jalan dia. Jalan ini dah sedia arah dia. Okey, jalan ini dah disediakan arah dia. Kalau tengok arah dia, ini arah dia yang ditetapkan. Ini arah yang ditetapkan. Okey. Jadi kalau kita ikut jalan ini, tetapi perjalanan kita tu, kalau kita tengok awak perhatikan ni jalan kita sini, jalan kita sini ikut arah ini dulu. Kalau kita mula dari sini, ni, and then kita ikut arah ini. Okey. Nampak tak apa yang cikgu masukkan tadi? Arah yang bertentangan. Arah yang bertentangan ini. Ini arah bertentangan ni. Ini arah betul. Jalan yang kita lalui daripada yang sini, ni arah betul. Ini arah bertentangan. Arah bertentangan ni akan jadi nilai kita negatif. Ini akan jadi sebab itu kenapa sepatutnya jalan kita kalau mula dari situ jawapannya adalah negatif B tambah A. Samalah. Okey, samalah tu. A tolak B. Okey, sebab dia bertentangan arah. Nampak tak? Yang ditetapkan itu kita tak boleh ubah arah dia tu. Ditetapkan tu tak boleh ubah. Tapi perjalanan kita melawan arus dia akan jadi negatif. Ini kena selalu orang pula keliru Tapi macam mana pun kita akan tengok kita akan tengok soalan ya. Okey, so negatif B tambah A. Kita akan tengok soalan terus. Okey, ini penerangan dari segi penambahan dan penolakan hukum segitiga. Okey, mari kita tengok dengan hukum segi empat selari. Okey, tadi cikgu dah bincang dengan empat harmoni. Kita bincang balik kat sini, kita padami dulu. Jadi yang cikgu tekankan kat sini ialah dua vektor A, B yang bermula dari satu titik yang sama boleh diwakilkan oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari A, B dan AD. Maka vektor paduan A, B ialah perpenjuru bagi empat selari. Okey, nak kena faham sikit tentang yang dikatakan sebagai hukum segi empat selari. Baik, so jadi kita ada vektor AB, nilai dia A, vektor AD atau vektor B. Okey, so jadi kita kena fahamkan bahawa kalau hukum selari, segi empat selari, BC ni sama dengan AD. So maknanya di sini kita letak dia vektor B juga. Okey. BC itu sama dengan vektor AD. Dia selari dan sama panjang. Itu yang kita tahu tentang vektor yang sama. Okey. Jadi satu lagi kita lihatkan bahawa DC ini sama dengan vektor AB. So kita letak kat sini juga vektor A. Alright. So far so good. Alright people. Jadi kita gunakan konsep segitiga juga kalau nak buat. Jadi nak dapatkan AC, maksud AC kat sini. Okay, mana AC? AC di tengah-tengah ini. Okay, AC ni di tengah-tengah ini. Ini jalan pendek dia. Jalan pendek dia. Okay, jalan jauh dia kita boleh ambil kira AB, A ke B tambah B ke C. Okay, boleh juga. So jalan jauh, jalan pendek. Jalan pendek dia AC, jalan jauh dia AB tambah BC. Okey, cikgu nak tanya. Boleh tak kita gunakan jalan AD tambah DC sebagai AC kita? Boleh tak? Faham tak maksud cikgu? Okay, padam ni sebab kita yang keliru. Okey. Okey, boleh tak kita gunakan jalan sekejap boleh tak kita gunakan nak dapatkan AC selain daripada jalan jauh dia AB tambah BC ni, boleh tak kita gunakan jalan AD, mana AD? AD ikut arah yang sama dengan DC ikut arah yang sama. Boleh tak? Saya nak tanya boleh.
Boleh, sama juga So, selain daripada jalan jauh je AB tambah BC, kita boleh juga gunakan jalan AD, jalan jauh tambah DC. Okey, so ini pun sama dengan AC. Okey, sama juga jawapan ini dengan jawapan ini. Boleh pilih mana-mana, tetap dapat markah yang sama. Okey, jangan risau. Alright, so yang penting destinasi kita tu sampai. Di mana kita bermula, kita mula di A dan kita akhiri di C. Ini cikgu selalu tekankan kepada anak-anak murid cikgu yang sebelum kamu lah, yang kakak-kakak, abang-abang kamu. Cikgu gunakan konsep jalan jauh, jalan pendek. Okey, supaya kita faham. Baik, seterusnya kita ada pula dalam video tersebut dia menceritakan tentang hukum poligon. Okay, padam ni semua. Jadi tadi cikgu dah bagi penerangan kepada 4 harmoni. Jadi kita gunakan konsep poligon, tak kisah berapa sisi banyak sisi pun boleh terjadi. Jadi konsepnya kalau kita perhatikan betul-betul di sini, kita ada AB, perjalanan jauh kita dari A ke B. Kita mula di sini A, kita mula di A. Okey, kita mula di A. Kemudian kita sambung perjalanan kita dari katakan bandar B ke bandar C. And then kita pusing C ke D. And then kita pergi jauh-jauh D ke E. Yang destinasi kita adalah diakhiri dengan E, bandar E. Ini jalan jauh je. Ditekankan di sini BC tambah CD tambah DE. Jalan shortcut dia padahal ada highway, kena bayar tol RM20 iaitu dari A ke E. Sebab itu orang tak nak gunakan jalan pendek kerana tol dia mahal. So kita gunakan jalan jauh yang tak ada tol. Contoh sebagai perjalanan dalam kita menggunakan konsep hukum poligon. Alright. So kalau kita perhatikan betul-betul kat sini, kalau kebanyakan murid dia tak nampak dari segi gambaran, kita boleh tahu jawapannya melalui tips ini saja. Tengok Kalau jalan jauh dia adalah sebanyak A, B, B, C, C, D, D, E, awak ambil aja hujung ni A, awak ambil hujung belakang E, itu jawapan kita untuk dapatkan jalan pendek AE. Dah cukup, sudah memadai. Okey? Ini yang konsep yang ditekankan. Alright, ini kalau melibatkan poligon yang banyak sisi, banyak perjalanan dia. Okey, so ini yang kita gunakan. So arah penting arah penting. Okey, misalnya lah, misalnya cikgu nak bagi satu contoh tapi kemudian sebelum cikgu bagi contoh tersebut, kita fahamkan lebih lagi dengan yang dikatakan tengok contoh 9 di mana cikgu dah bincang tadi dengan kelas lain. Okey, so kita tengok contoh 9 ni. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 selari P, Q, R dan S. A. Ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. Alright. So kita kena PS dan SQ. Okey, dalam ni kita kena faham bahawa jalan kita ni jalan pendek PQ ni jalan pendek. So kita mula di sini dan kita akhir di sini. Okey, ini jalan shortcut. Okey, jalan jauh, jalan shortcut ni kena tol, highway. Okey, dia tak nak guna tol, so katakan dia gunakan jalan jauh. Jalan jauh itu kat mana? So dari P ke S and then dia buat jalan baru, S ke Q. Boleh. Dia ada duit, dia buat jalan besar. S ke Q. Lagi besar jalan dia. Boleh. So ni segitiga juga ni. Okey. Sebab itu jawapannya kat sini jawapannya mana? Ni jawapan dia. A, PQ dengan PQ sama dengan PS tambah SQ. Okey, walaupun dalam gambar rajah tu tak ada garisan SQ, tetapi kita boleh buat garis kita sendiri SQ tersebut. Nampak tak SQ ni? Ni SQ, kita buat garis SQ. Okey, kat situlah. Kalau awak perhatikan betul-betul. Alright, itu yang dikatakan sebagai soalan ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. Okey, yang kedua. Tengok PR dalam sebutan PQ dan PS. Okey, mana PR kita? Alright, so PR kita sekarang ini kita boleh gunakan jalan ini. Okey, dalam hukuman vektor, kalau hukum selari PR, alright, kita mula di sini dan kita akhir di sini.
Alright, PR ikut soalan inilah mula dan kita akhir di sini. P, okay, P dengan R. Jadi macam mana kita nak gunakan PQ dan PS? Oleh kerana dalam hukum segi empat selari kita boleh gunakan PS cabangan ini, PQ. Ini hukum selari sebab PQ ini sama dengan SR. Yang ini yang dia tekankan. Masih menekankan dari segi hukum segitiga. Tetapi kalau kita nak bagi jawapan dalam bentuk hukum segi empat selari, kita boleh ambil PR itu sama dengan PS tambah PQ. Seperti mana jawapan kat bawah ni lah. Dia dah bagi dah jawapan. Awak tengok buku teks masing-masing. Okay, sebab PQ tu sama dengan SR. Okay, so kita boleh gunakan PQ sebagai jalan jauh kita juga. Kalau ikut konsepnya PSSR lah. Okay, tapi dia nak gunakan PS tambah PQ boleh. Tak ada masalah. Hukum segi empat selari. Okay, ada masalah? Tak ada. Okay. So, jadi kita kena faham kat sini kita dah bentukkan segi empat selari ni dengan arah yang ditetapkan. Arah ini sangat penting. Okay. Seperti mana awak tengok kat sini, kita dah bentukkan arah itu. Sebab arah ini akan tetap. Arah dia PS, sebab daripada soalan itu dah kata ni PS, ni arah ini ditetapkan. Okay, PR. Okay, so jadi SR pun ikut arah sama dengan PQ, manakala QR pun ikut arah sama dengan PS. Okay, yang ini PS dia arah yang sama. So, kenapa penting sangat arah ini? Ini yang akan jadi sesuatu pemboleh ubah vektor itu akan dapat negatif kalau bertentangan arah. Ini kena faham betul-betul. Kalau tak faham ini memang susah sikit lah kot. Okey, tak apa, kita cuba fahamkan seperti contoh soalan nombor 3 ini. QR dalam sebutan PR dan PQ. Okey, kat mana QR kita? So, sekarang ni kita mula soalan kita untuk soalan nombor 3 guys. Tengok soalan nombor 3 kita. Oops, tu dah hilang. Screen cikgu hilang sikit. Okey, ada. Alright, so untuk soalan nombor 3, hati-hati guys. Cikgu ada problem sikit internet. Okey, untuk soalan nombor 3 kita ni, so jadi kita mula di Q, QR, sebab dia minta QR, kita mula dari sini. Now, kalau ikut konsep di sini, jalan pendek dia dari Q ke R, ikut soalan dari Q ke R, ini jalan pendek kita. Okey, lepas tu dia nak gunakan PR dan PQ, jalan dia. Okey, kat mana jalan PR dan PQ? Okay, yang ini PQ dan yang ini PR. Tetapi kita kena gunakan konsep perjalanan. Perjalanan destinasi kita yang bermula dari Q. Katakan kita dari Q, kita nak ikut jalan jauh. Kita bermula dari sini. And then kita ikut jalan QP. Okay. And then dari P ke R. Yes. Okay. Alright. So, kalau awak tengok garisan hijau ni, okey, apa masalah yang tertara kat di situ? Kau nampak tak? Garisan hijau kita tu, apa yang masalah yang tertera di situ? Kau nampak tak apa yang cikgu maksudkan ini? Arah perjalanan dia. PR okey. Kau tengok PR. PR, garis ini PR okey. Jalan dia mengikut arah. Seperti mana jalan asal. Dia okey, tak ada masalah. Yang masalahnya adalah PQ sebab kita bermula dari QP. Dari Q ke P. Tapi arah jalan yang asal adalah di sini. Ini kena hati-hati. Arah dia dari P ke Q. Tetapi kita telah melawan arus. Kalau berlawan arus, sebab itu kenapa jawapan dia kat sini PQP menjadi negatif PQ sebab dia bertentangan arah. Bertentangan arah berlawan arus. Dengan maksud yang lain lah. Okay. So itu yang dia kenapakan kita kena faham dengan arah jalan dalam suatu vektor. Kalau bertentangan arah, kita kena taruh negatif. Okay. Atau jawapan kita dah terbalikkan ni, terbalikkan aje lah. Sebenarnya daripada ini tak payah. Sebenarnya daripada sini pun dah okey, tak ada masalah.
Okay, so negatif PQ. Kenapa negatif PQ? Sebab bertentangan arah daripada kita melawan arus jalan kita. Nanti kita tengok latihan-latihan yang macam ini nanti. Lagi banyak lagi latihan-latihan ini. Okay, kakak ni faham tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? So far okay. Ini contoh 9 ya, muka surat 222 tak silap cikgu awak tengok dalam buku teks, kaji balik. Ini penerangan cikgu lah. Jadi kalau tak ada masalah, kita tengok soalan B. Okay. Soalan B. Baik, kita tengok soalan B. Okay, so PQ diberi PQ sama dengan 2A tambah B. PS sama dengan 2B tolak A. Ungkapkan PR dalam sebutan A dan B. Okey, saya eloknya cikgu lukis balik kot bagi nampak kot. Tadi dah banyak sangat conteng. Alright. Sebentar ya. Okey, terkendala sikit, iklan sikit Alright, so jadi kita bincang balik. Soalan tadi dia maksudkan seperti ini Seperti dalam buku teks tersebut, kita tulis balik, lukis baliklah senang cerita. Ini okey, ini segi 4 selari. Alright, segi 4 selari. So dalam buku teks kita tu kita ada PSRQ. Alright. So ini P, ini S, ini R dan ini Q. Okey. Soalan dia kita tengok QR dalam PQ 2A tambah B. Arah PQ. Kena tengok arah dari P ke Q adalah 2A tambah B. Okey. PQ arah ini P ke Q adalah dalam vektor 2A tambah B. Okey, itu PQ kita. Jadi kemudian kita ada PS iaitu 2B tolak A. Alright, so PS ni adalah 2B tolak A vektor. Okey, so kita dalam sebutan vektor lah. Jadi soalan dia, ungkapkan PR dalam sebutan A dan B. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya jalan yang dari P, kita mula dari P dan kita akhir dengan R. Alright, so kita akhir dengan R. Jadi kalau kita tengok betul-betul, cikgu nak tanya SR ni oleh kerana dia selari dengan PQ kita, selari dengan PQ kita, jadi dia punya pemboleh ubah AB dia sama, iaitu 2A tambah B. Manakala QR kita pun sama dengan PS, iaitu 2B tolak A. Alright, so jangan lupa arah dia mesti sama dengan, sebab dia selari ini dinamakan sebagai vektor sama selari. Okey, jadi macam mana dapat PR? Kalau kita menggunakan konsep hukum segitiga pun tak ada masalah. Sebab dari P, jalan jauh dia, kita boleh guna PS tambah SR. Atau kita boleh guna dari PQ tambah QR pun boleh. Tak ada masalah. Okey, salah satulah. Sebab jawapannya tetap sama. Kita gunakan PS tambah SR lah. Kalau gitu. Okey, so jadi jawapan kita nak buat macam mana? Kita buat secara sistematik sikit iaitu untuk dapatkan vektor PR, PR ini adalah sama dengan PS tambah SR. Okey, PS tambah SR. Jadi PS kita ialah 2B tolak A. Okey, so arah yang sama sebab perjalanan kita pun sama, ikut arah yang sama. So tak ada negatif. And then tambah SR, arah yang sama dengan jalan yang betul, iaitu 2A tambah B. So tambah tolak kat sini kita akan dapat
2A tolak negatif A, 2B tambah B, kita akan dapat A tambah 3B. Alright, so jangan lupa vektor ni kalau gunakan huruf kecil dia ada gelombang kat bawah dia, simbol gelombang tersebut. Okey, ni betul lah. Alright, so 2A tambah 3B. Okey, faham setakat ni? Okey, boleh tak kita gunakan jalan PR, jalan pendek P ke R, kita mula dari P dan kita akhir dengan R. Boleh tak kita gunakan jalan dari PQ tambah QR? Mana PQ tambah QR? Di sinilah. Boleh? Tak ada masalah. Jawapan kita tetap sama bila kita tambah dan tolak. PQ, QR. Jawapan kita tetap sama. Kalau kita kira-kira ini, kita akan dapat juga dengan PQ dulu. PQ adalah 2A tambah B tambah QR, iaitu 2B tolak A. Jawapan kita tetap sama, A tambah 3B. Ini keistimewaan tentang vektor. Kalau masuk cikgu, kalau kita menggunakan jalan yang lain daripada soalan jawapan kita yang mula-mula, kita kalau gunakan jalan yang lain, kita akan dapat jawapannya tetap sama. Ini keistimewaan vektor. Ini yang kita kena beritahu tentang konsep vektor. Alright, ada apa-apa masalah tak tentang penerangan cikgu tentang contoh 9 ini? Tak ada senyap aja ni, okey lah ni. Okey, tak perlu risau sebab ni adalah rakaman. Kita akan tengok rakaman video ini. Kalau siapa nak mengulang kaji, boleh mengulang balik Okey, so kalau ada masalah boleh personal message dengan cikgu. Baik, seterusnya. Apa seterusnya? Kita tengok contoh 10. Contoh 10 ni sangat-sangat bagus sebab ini menggunakan konsep poligon. Jadi, ini kena faham betul-betul sebab dia ada menggunakan nisbah nisbah, ini pun nisbah dan bagai. Okey, so ini kena faham betul-betul. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon A, B, C, D, E. Ada pentagon ni maksudnya ada 5 sisi Diberi BC adalah 1/3 AE, maka ED adalah 1/2 AB. Okey. Dan AB sama dengan A, vektor A kecil vektor A, dan AE adalah B. Okey. Okey. Ungkapkan CD. Alright. So ini CD kita. Kita nak cari CD. Ini jalan pendek dia. Ini jalan pendek. Kita mula dari C, kita akhir dari D. Ini kita kena faham. Sekejap iklan sebentar, ada hal pula. Okey, sorry ada gangguan sekejap tadi. Okey, tak apa. Teruskan. Baik, so sekarang ini jalan pendek kita mula C, akhir dengan D. So kita nak cari apa ni? Penyelesaiannya CD ikut jalan jauh dia macam mana? Tapi sebelum kita mulakan dengan mencari jalan jauh, kita kena tahu setiap track. Macam AB dah ada vektor A. AE dah ada vektor B. Perasan tak tu? Dah ada kan? Okey. Yang sekarang yang tak ada tu apa? Okey, ni kita padam sikit ni. Okey, bagi kita faham sikit. Ini jalan pendek ni. Okey, masuk cikgu. AB dah ada jalan, katakan nama jalan. Nama jalan dia adalah, ni AB dah ada A. Manakala AE ni dah ada jalan dia B. Yang tak ada jalan, nama jalan vektor BC. BC dengan ED ni tak ada nama jalan. Ini kita kena letak nama jalan dia lah. So macam mana kita nak cari pemalar vektor untuk BC dengan ED dulu sebelum kita mulakan perjalanan jauh kita. Kita kena cari dulu Okey, konsepnya kat sini. Ini kita nak gunakan nisbah. Nisbah.
Awak tengok BC, perhatikan eloknya kita gunakan papan conteng-conteng kot supaya kita nampak dengan lebih jelas Okay, bukan apa. Okay, so A, E, E, D. Okay, tak apa. Tulis balik bagi kita faham. A, E, lepas tu E, D, dia pendek sikit. Kemudian DC. Okay, DC. Kemudian kita ada AB. Okay, AB. And then kita ada BC. Okay, arah perjalanan ni, dia dah bagi tahu kat sini, arah AED seperti ini AE, arah ED. Okay, ini ED tadi. Okay, dia dah bagi tahu AB dengan BC seperti ini. Ini arah ini ditetapkan, tidak boleh ubah. Okey, ini kena faham betul-betul. Kemudian dia dah bagi nama pemalar vektor yang AE adalah B dan vektor AB adalah vektor A. Okey, sekarang ni soalan dia cari vektor CD. Okey, CD ini kita bermula dari C and then kita akhir dengan D. Okay, so jalan jauh ni apa? Jalan jauh dia, kalau awak tengok betul-betul, arah jalan jauh ni dari C, B, lepas tu B, A, lepas tu A, E, kemudian A, D. Okay, ini jalan jauh dia. Kalau kita tulis balik ni, jalan jauh dia ialah C ke D, C ke D adalah C B tambah B A tambah A E tambah E G. Ini jalan jauh dia. Okey, betul Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah nama bagi nama vektor BC ni. Kita tak tahu ni. Macam AB dah bagi, macam AE dah bagi, satu lagi ED. ED ni pun kita tak tahu ni. Kat mana kita nak tahu ni? Kita nak tahu ini daripada soalan, iaitu soalan ya BC, tengok ni, BC tu adalah 1/3 AE. Okey. BC, kita tulis kat sini Okey, BC adalah 1/3 BC adalah 1/3 apa tadi soalan dia? BC sama dengan 1/3 AE. Okey, BC adalah 1/3 AE. Tengok cikgu buat. AE. Alright. Okey, so BC tu apa? Siapa beritahu apakah BC? Jadi apa kita boleh buat? BC ini kalau kita tengok kat sini, AE tu sama dengan B. Tengok kita gantikan. AE tu sama dengan B. Okey, so jadi kita boleh tukar AE tu kat sini menjadi BC 1/3 BAE tu sama dengan B. Ini yang cikgu nak tekankan sikit lah. Okay. So BC tu adalah 1/3 B. Boleh tulis kat sini 1/3 B. Ikut arah BC lah. Okay. Kemudian kita nak tahu ED. ED pula yang ini, bahagian ini. ED. Apa dia punya vektor huruf kecil dia? Huruf kecil AB adalah A. Dia bagi kat sini dah. ED. ED sama dengan 1/2 AB. Okey, sorry. Tempat lain pula. ED. Okey, ED, arah ED sama dengan 1/2. 1/2 apa tadi? AB. Okey, 1/2 AB. Jadi 1/2 AB. Okey. A kita AB tu sama dengan A, kita boleh ganti kat sini. Jadi kita punya
penyelesaian untuk ED adalah 1/2 darab vektor E. Okey, kita dah dapat dengan lengkapnya nama jalan vektor huruf kecil orang panggil Alright, so ini adalah 1/2. Okey, 1/2 A. Okey. Lepas tu bila kita dah tahu pemalar-pemalar setiap vektor perjalanan dengan menggunakan A dengan B ni, okey, kita kena tengok satu lagi benda. Kita kena tengok arah dia. Sebab kalau kita tengok untuk perjalanan CB, kita mula dari sini ikut jalan pendek CD. Ikut jalan jauh, kita mula C ke B. Ikut ni, C ke B. Tetapi kalau awak tengok kat sini, ini dengan yang ini bertentangan arah. Nampak tak? Bertentangan arah. Kalau bertentangan arah, kita kena letak apa? Negatif 1/3 B. Okey. Kemudian lepas kita pergi C ke B, kita tengok pula B ke A. B ke A, tengok. Alamak, bertentangan arah lagi. Bertentangan arah ini kita kena letak negatif A. Asalnya A, tapi oleh kerana dia bertentangan arah daripada jalan asal, kita melawan arus. Jadi kita kena letak negatif A. Ini cikgu terangkan pelan-pelan. Kemudian kita tengok AE pula. AE ni jalan jauh. AE ni, tengok. Oh, arah lawan arus ke tak lawan arus? Dia ikut arus. Kalau arus dia positif B. Itu kita kena ambil kira lah. Alright. And then kemudian kita pergi ke ED pula. ED ni dia ikut arus. So kalau dia ikut arus, kita kena buat positif 1/2 A. Ikut kita punya nilai pemalar AB kita tadilah. Okey? Boleh? Setakat ni faham tak? Kalau dia lawan arus aja, kita kena letak negatif. Okey, lepas itu kita cuma hanya tambah tolak. Negatif 1/3 tambah dengan B, dia akan jadi positif 2/3 B. Okey, lepas tu negatif A tambah dengan 1/2 A, dia akan jadi tambah 1/2 vektor A. Betul? Jawapan. Betul lah? Okey. Negatif Negatif 1/2. Okey, negatif. Sorry. Okey, this is negatif. Sorry. So, negatif. Okey, salah tambah tolak. Okey, tak ada masalah. Okey, ini jawapannya. Tambah tolak selepas tu hanyalah algebra macam biasa. Alright? Okey, so awak boleh print screen yang jalan kerja cikgu ni sebab dalam buku teks ni tidak ada penerangan macam mana dapat negatif 1/3 B, 1/2 A ni. Ni cikgu dah terangkan macam mana dapat 1/3 B dengan 1/2 A ni. Okey, so kalau kamu nak print screen boleh buat latihan semula ataupun kamu tengoklah video ni nanti. Cikgu akan dia ada rekod, nanti kita kita bagi video link tersebut. Okey, next. Ini contoh 10 untuk fahaman lah. Okey, untuk contoh 11 ni tak apa, kita lebihkan lanjut. Okey, tak apalah, kita tengok latihan kendiri. Latih diri 8.5. Okey, kita tengok ni. So lepas ini kamu kena buatlah latihan ini latihan 8.5 dalam buku teks kalau sempat kita bincang semua pada hari ini. Okey, kita tengok raja di sebelah menunjukkan vektor U dan vektor V. Okey. Lukis dan labelkan vektor paduan bagi setiap yang berikut. Alright, so sekurang-kurangnya kita kena ada grid macam ini. Okay, cikgu nak sediakan grid tersebut sebentar. Okay, sebentar. Okay, tak apa, kita pergi ke sini dulu. Kita off dulu. Stop presenting. Kita nak present yang ini pula. Tab whiteboard. Okay, so kita tengok soalan tadi supaya kita nampak ni ada grid.
Nampak grid cikgu ni, kita gunakan whiteboard. Awak tak perlu masuk whiteboard. Cikgu terangkan kat sini je lah, senang cerita Okey, so soalan dia tadi, apa tadi soalan dia? Sebentar. Okey, cikgu ambil soalan dia, cikgu nak paste kat sini. Okey, nampak soalan dia? Alright. Okey, U dengan V Okey, nampak soalan dia? Raja di sebelah menunjukkan vektor U dan V. Lukis dan labelkan vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okey, vektor U tu macam tak nampak garis. Cikgu nak tengok betul-betul vektor U tu garisannya macam mana dari mana ke mana? Tak nampak sangat. Buku teks awak macam mana? Cuba tengok buku teks masing-masing. Ada tak? Tak nampak sangat garisan vektor U. Dia berapa unit tu? 3 ke 2 ke saja? Tak apa jelas lah. Vektor U tu, garisannya tu macam mana? Nampak tak? 4 degree cikgu. Dia 4 4 garisan Oh, tak perasan cikgu. Sekejap bahaya juga 4 kalau 4. Okey, dia 4 sebenarnya kat situ. Okey, sebentar cikgu betulkan balik daripada soalan tersebut. U tu, V tu kita nampak tapi yang apa nama U tu kena daripada buku teks cikgu pun dia tak nampak sangat atau kenapa. Yang mana cikgu betulkan sikit dari sini ke sini kan. Cikgu jelaskan Okey. Okey, dia 4 lah, lebih kurang 4 unit lah kat situ Okey, nampak Alright. So jadi macam mana kita nak cari vektor 2U? Tunjukkan vektor U. Jadi paduan dia 2U tambah V. Okey, maksud paduan ini ialah kita kena combine dua garis ini menjadi satu vektor, satu garis. Senang cerita, hukum segitiga. Okey, maknanya kalau dia minta 2U, kalau kerana dia 4 dia boleh buat macam ni, katakan sini dia mula kat sini. And then 1, 2, 3, 4. Oleh kerana dia 2, U, 1, 2, 3, 4. So ini 2U. Okey. Ini cara ini. Soalan ni adalah exam And then tambah V. Tambah V kita kena ikut garis, anak panah dengan selari dengan garis yang sama. So tambah V maknanya dari sini hingga ikut dia punya tu. Ini dia punya vektor V. So kita akhir di sini. Okey. So jadi garisan shortcut kat mana? Ini kita kena tanya tu. So kita combine seperti ini. Jadi 2U tambah V. Jadi ikut arah yang betul, arah yang sama dia akan jadi. Okey. Garis paduan itu kita dapatkan, okey, warna apa sedap. Warna hijau lah. Okey. Dari mula hingga akhir. Tolong buat latihan ini. Ini lukisan ni sangat penting sebab dalam exam paper 1 terutama Okey, so apa jawapan kita? 2U tambah V, kita kena tulis kat sini warna hijau, dia 2U tambah V. Okey? Itu jawapan dia untuk soalan E. Ini kena belajar Okey? Ini contoh soalan kita ni. Alright. So next one. 1, 2B. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kita padam ni semua. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. 1/2V. 1/2V. Okey. Dengan 2U.
Okey. 1/2V tambah 2U. Okey, ikut arah. Betul? Jadi kalau 1/2V, kita agak-agak je lah separuh Kalau V tu anak panah dia macam ini, okay, macam tu. Tapi kalau separuh, kita agak-agaklah kita ambil separuh daripada dia, 1/2V. Okay, so kita padam ni baik sangat juga. Okay, kalau 1/2V ni maknanya separuh lah, cerita dia separuh So maknanya kalau dia punya garis dia macam ini V. Okay, ini V. Okay, ini V vektor. Okay, kalau separuh dia, okay, ni V vektor. Kalau separuh ni kita agak-agak sini separuh kita agak-agak kat situ separuh, maknanya kita boleh padam ni. Okay, so maknanya kalau separuh dia dari sini ke sini, okay, so ini dah jadi 1/2V. Okay, 1/2V Okay, ini adalah 1/2V. Alright. Okay, 1/2V. Okay, kita letak kat sini lah. Sekejap Okay, 1/2V. Separuh dia. Kemudian lepas tu dia kata 2U pula. 2U ni, U ni sini 4. Maknanya dari sini. Okay, kita mula kat sini. And then kita akhir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so ini jadi 2U. Alright, so jawapan kita, vektor paduan, kita mula dari sini dan kita akhir dari sini. Jadi garis yang kita katakan sebagai vektor paduan itu adalah di sini. Okay, dia bermula sampai kita buat garis lurus guys, garis lurus. So ini yang dikatakan sebagai 1/2V tambah 2U. Okey tak guys? Okey tak ni? Faham tak ni? Faham Alright. So kita kena guna arah dia. Arah tu kena betul Ini arah dia pun semua kena betul. Mengikut arah seperti soalan. Arah ini sangat penting Okey, so ini arah. Okey, ini arah. So mula di sini arah. Okey. So jadi jalan jauh dia dari satu mula ikut jalan jauh ini jalan jauh dia. Jalan pendek dia, yang warna hijau tu jalan pendek dia. Okey. So itu yang kita gunakan konsep segitiga. Alright, seterusnya U tolak 2V ni cikgu rasa awak boleh buat sendiri ke atau nak cikgu terangkan? Macam mana? U tolak 2V. Macam mana U tolak 2V ni? Apa cikgu terangkan lah bagi kita faham betul-betul So vektor paduan ini sangat penting. Okey, ini terpadam. Okey, kita tengok soalan C. Tapi yang D ni cikgu nak you guys buat sendirilah kalau boleh yang D ni. Okey, yang C ni U tolak 2V. Macam mana U tolak 2V kat situ Okey, kalau kita tengok betul-betul U tolak 2V ni, U kita kekalkan yang sama, U dengan 4. Apa nama? Dengan 4. Okey, kalau kita mula kat sini 1, 2, 3, 4. Okey. Kita mula kat sini. Okey, ini U. Kemudian tolak 2V. Alright. Arah dari sini ke sini ikut soalan adalah positif V. Ikut arah inilah. Kalau tolak 2V macam mana? Maknanya dia kena satu. Tak cukup tempat. Siap Terpadan ni semula. Macam cukup tempat je. Kita ke tengah-tengahkan sikit Okey. So jadi U 4 dari sini Okey. U. Okey, 4 unit. Okey, ini vektor U. Kalau V dia macam ni, macam 1, 2, 3. Kalau negatif kita kena anggap dia turun ke bawah lah. Okey, arah and then ni turun ke bawah.
naik positif. Tapi ini negatif V. Tapi dia nak negatif 2V tersambung lagi. Negatif 2V dari sini. Ini dikatakan negatif 2V. Okey. Okey, jangan keliru Okey, jangan keliru. Okey, so maknanya garis dia panjang 2 kali V tapi negatif, vektor negatif 2V. Okey, ini kalau ikutkan. So maknanya kita mula di sini dan kita akhir di sini. Okey, so vektor paduan dia ialah kita ambil dari mula, kita sambungkan hingga akhir di sini. Okey, so ini yang kita kena tulis sebagai U tolak 2V. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Setakat ni. Boleh tak? Rasa-rasanya boleh kot. InsyaAllah boleh okey, so ini kita okey, arah tu kena betul. Arah tu kena tunjukkan juga. Arah mana yang kita masukkan tu? Arah yang ini. Yang ni kena tunjukkan arah dia juga supaya kita tahu arah itu dah bertentangan, kita kena letakkan dia sebagai negatif 2V ni arah dia seperti ini. Ni anak panah ni penting. Okey, yang hijau tu pun kena tunjuk arah dia juga. Arah dia dari ni. Sebab dia ada jalan pendek, ada jalan jauh. Yang ini jalan jauh lah. Ini jalan jauh. Okey, so yang jalan pendek tu warna hijau. U tolak 2V. Okey, itu yang dikatakan sebagai hukum segitiga. Okey, soalan D macam mana? Kita dah habis masa ni sebenarnya, ada lagi 10 minit. Lagi 5 minit ke 10 minit saja go. Bentar Okey, sebentar. Okey, nampaknya kita pun dah habis masa supaya nak bagi ruang. Cikgu pun ada kelas lagi lepas ni. Kita habis pukul 10.05. Okey, tak apalah kalau gitulah kita habiskan setakat ini saja. Sebelum cikgu pun nak prepare untuk kelas seterusnya. Okey, setakat ni faham tak? Yang D ni awak cuba buat sendiri. Kalau boleh buat, cuba buat sendiri yang D ni. Okey, so awak jangan risau, cuba buat. And then soalan yang lain dalam latihan, kita go back sekejap Soalan yang lain dalam latihan, kita stop sharing ni. Kita present lagi balik semula. Window. Sekejap Okey, soalan lain dalam latihan apa tadi? Ni latihan ni tadi Tengok latihan ini tadi. Tadi kita buat latihan nombor 1. Okey, cikgu minta kamu buat soalan nombor 1, 2, 3 cukuplah. Okey, ni latihan untuk kamu masa nanti kita bincang lagi kot So latihan 8.5 ini ubah ini saja dulu sementara waktu ni sebab ada lagi latihan lagi cikgu nak bincang bersama. Tapi yang ini untuk senang-senang untuk kamu cuba jawab macam mana nak jawab soalan 1, 2, 3, especially soalan nombor 3. Nombor 3 ini memerlukan macam soalan kebat jugalah. Okey, soalan nombor 4 ni tak payah buat dulu. Nanti cikgu terangkan kemudian. Okey, sementara waktu ni nanti kita share lah jawapan-jawapan anda semua tu. Okey, so setakat ini saja yang cikgu nak bincang bersama dan nanti kita sambung minggu hadapan. Alright, so itu saja. Jangan lupa kita isi kehadiran